Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fima yurdika anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, lepas sebulan lebih kita berpisah sekejap untuk kita berada di pada bulan Ramadan. Kita berhenti pada 3 hari bulan 3 baru ni dan kita masuk kembali pada bulan ini yang mana pada bulan Syawal, yang kita yakin bahawa kita semua telah melalui satu proses pendidikan sepanjang sebulan pada bulan Ramadan. Maka kita nak tengok hasilnya pada bulan Syawal. Berapa orang yang telah lulus dengan ujian tersebut, pengujian tersebut, dan berapa orang yang tumpas. Kita tak perlu tengok lepas masuk bulan Syawal. Kita tengok cukuplah tengok minggu kedua, minggu ketiga bulan Ramadan pun dah ramai dah hilang. Itu membuktikan bahawa tidak semua yang mendapat kelebihan kenikmatan yang Allah janjikan pada bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berhenti baru ni berkaitan dengan al-musafahah ba'da solat, iaitu hukum bersalam-salaman selepas solat. InsyaAllah pada malam ni kita akan masuk tentang hukum berkaitan dengan perkara-perkara yang makruh kita lakukan sepanjang di dalam kita solat. Hari ini kita telah bincangkan tentang rukun 13 dengan panjang lebar, mengambil masa yang agak panjang. Dan kemudian yang kita cerita tentang perkara-perkara yang sunat. Walaupun kita sebut perkara itu sunat, bukan bermakna perkara itu boleh kita ambil. Nak tinggal tak apa, nak buat pun tak apa. Sebab perkara sunat ini adalah pertolongan, bantuan Allah untuk memastikan mana-mana kecacatan yang ada dalam solat fardu kita dapat digantikan, dapat ditampalkan dengan pahala-pahala sunat. Dan sebelum itu juga, selepas itu kita berhenti masuk tentang persoalan. Sebab apa ramai orang tanya, apakah hukum solat bersalam-salaman selepas solat? Sama ada kita berselawat ke, ataupun sekadar kita bersalam dengan orang kiri kanan kita ke, atau beberapa orang jemaah masjid yang kita jumpa. Adakah ia dianggap seperkara-perkara yang baru ataupun sememangnya perkara itulah perkara yang baik? Tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kenapa Nabi sanggup nak bakar rumah orang yang tak solat berjemaah? Sudah tentulah ada di sebalik solat jemaah itu perkara-perkara yang sangat hebat. Bukan sekadar kita nak dapat pahala 25, 27, 29 itu sahaja. Bahkan kita nak dapat lebih daripada itu. Dan di antara matlamat utama solat Jumaat berjemaah ini adalah untuk merapatkan silaturahim. Apa? Kita tengok di kalangan kita pada hari ini, ramai yang datang solat berjemaah tapi tak kenal pun di kalangan jemaah-jemaah yang solat di sini. Walaupun kita mustahil nak kenal semua, setidak-tidaknya kita kenal mana Pak Imam, mana Pak Bilal, mana Pak Sioknya. Tapi kita malam mari masjid tanya Pak Imam tak kenal, Pak Bilal tak kenal, kenal suara saja. Sebab apa? Lepas Assalamualaikum pun terus cabut. Tak pernah nak bersalam dengan orang, apatah lagi nak lemparkan senyuman kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh kerana itu, walaupun perkara ini tidak dinyatakan secara jelas di dalam hadis tentang hukum bersalam lepas solat ini, sebenarnya bersalam lepas solat ini juga di antara perkara-perkara yang mana ada kaitan dengan kelebihan di solat Jumaat itu sendiri. Maknanya kalau kita sibuk macam mana sekalipun, tak sempat kita nak habis wirid berdoa dengan imam, mungkin masing-masing ada urusan. Setidak-tidaknya, ulurlah tangan itu kepada orang yang ada di sebelah. Tak sempat 10, seorang pun tak apa dah. Ambil barakah di sebalik kehebatan atau hikmat yang ada di solat berjemaah ini. Walaupun tidak ada kaedah tertentu. Ada kata bersalam berpusing, ada salam berselawat, memang tak ada.
Tapi kita ambil lah peluang. Kalau tak mampu nak buat begitu, bersalamlah dengan orang yang berdekatan. Bagilah salam setidak-tidaknya mungkin. Lepas ni berlaku tayar pancit tengah jalan. Ni jemaah kita ada sikit sifat kesian belah tu ada. Ha? Kita bimbang sebab apa? Duduk dekat masjid rumah. Tapi dia jiran tak kenal. Mari solat berjemaah sama-sama. Tapi nak ni masuk ke pintu kanan, nak ni masuk ke pintu kiri. Maka antara hikmat di sebalik solat jemaah tu tak dapat diperolehi oleh kita sekalipun kita datang solat berjemaah. Tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita masuk mengenai makruhat as-solat. Perkara-perkara yang makruh kita lakukan di dalam solat. Dahlah pahala sunat kita tak buat, kita tambah pula dengan makruh. Jadi mudah sifirnya tuan-tuan. Mana-mana perkara yang disunatkan di dalam solat tapi kita tak lakukannya, maka secara automatik kita telah melakukan perkara makruh. Oh, ni kita dah bincang dah. Nah, apa itu perkara-perkara sunat yang kita pinjam banyak lebar baru ni? Di antaranya adalah doa iftitah. Doa iftitah ni tuan-tuan baca tak apa, tak nak baca pun tak apa. Kalau nak baca dapat pahala, tinggal, maka hukumnya adalah secara automatik boleh makruh. Sebab dia kata sini, huwa tarkun ihda sunani as-salatil lati marrat sabiqan. Mana-mana orang yang solat telah meninggalkan perkara-perkara yang sunat yang telah dinyatakan sebelum ini, maka secara automatiknya maka dia dianggap melakukan perkara makruh. Contoh dia kata doa istiftah. Doa iftitah ni adalah sunat. Tuan-tuan baca tak apa, tak nak baca tak apa, tapi tinggal, maka dia dianggap sebagai makruh. Kalaulah kita kata letak tangan dekat atas ni. Ada kita pinjam panjang lebar, panjang ada ke kanan, ada ke kiri, ada ke atas, macam-macam cara. Nah, lalas sekali kita pun serabut, ni kita pun letak melunjur tangan kita ke bawah tanpa letak kat sini. Sah solat kita? Sah. Tapi hukumnya adalah makruh. Sebab letak tangan di atas ni adalah hukumnya adalah sunat. Begitu juga dia kata wa takbirat intiqal. Walaupun kita dapat mudah, imam tadi dah takbir dah. Kita takbir waktu tu. Kita hanya takbir ihram, Allahu Akbar. Lepas tu takbir yang lain semua kita tak lafaz. Kita bagi kat imam je lafaz. Dapat pahala kat imamnya. Itu bahagian dia, bahagian kita. Kita kena lafaz sendiri. Itu yang kebanyakan daripada apabila kita baca hadis berawal yang telah diwayatkan oleh Abu Hurairah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita semua ni jangan ada masuk neraka walaupun seorang. Antaranya Allah betapa telitinya apabila malaikat kata, ya Allah, solat kawan ni memang kena reject, ya Allah. Banyak sangat bocor. Mu cari pahala-pahala sunat dia. Apa pekat tu tuan-tuan? Maknanya takbir Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd pun diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pastikan solat-solat kita dilakukan dengan cara yang sesempurna yang mungkin. Nah, ini yang perlu kita ambil berat. Wa tarkut tasbih wa tahmid. Sepatutnya subhanallah kita baca, kita tak baca. Sebab apa ustaz kata sunat? Tak apalah. Malah baca dia kata hari ni hari malas dunia. Masalahnya bukan hari ni, hari-hari malas. Nah, jadi kita pakat tak baca. Jadi ruginya kita tuan-tuan. Maknanya walaupun kita nampak baca subhanallah, Nabi kata dah. Maknanya subhanallah, subhanallah azim ni baca 3 kali. Jadi kalau kita baca sekali dapat pahala sunat. Dapat pahala sunat, makruh pun dapat juga. Sebab apa? Sebab apa? Nabi suruh baca 3 kali. Kita baca sekali. Tapi kalau tak baca langsung, lagi sunat tak dapat, semua dapat makruh belaka. Ini yang perkara-perkara yang perlu kita kena tengok. Nah, sabta masuklah kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Tu sunat belaka tak baca hukum makruh. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Sunat orang terbaca, tak baca hukum makruh. Allah assalamualaikum wa Allahumma inni a'udzubika min hamazati ni. Apa ni? Min saqati wan nar. Baca tak baca yang api neraka tu. Tak apa, tapi hukumnya makruh. Nah, jadi itu yang bahagian pertama. Maknanya meninggalkan perkara-perkara yang sunat di dalam solat, maka secara automatiknya maka dia dianggap telah melakukan perkara makruh. Di bahagian yang kedua, selain daripada meninggalkan perkara-perkara yang sunat yang telah termaktub, maka di antara perkara yang lain yang dianggap makruh kita melakukannya, ini bukan batal tuan-tuan. Batal tu setara cerita. Batal tinggal mana batal tu lah solatnya.
Ini bab-bab makruh pula yang kedua. Yang kedua dia kata itiyani bi fi'li naha syari'u anhu wa talaba istinabahu. Maknanya syarak ni minta kita tinggal perbuatan tu, jangan sekali-kali kita menghampiri perbuatan tersebut. Yang mana di antaranya dia kata al-ittifati fi solati bil unuki, seseorang itu memalingkan muka pandangannya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah ketika dalam keadaan solat. Ini ramai. Sebab tengok-tengok, sebab kita dah sebut banyak kali, kita ni bab-bab kreatif bila tuan-tuan? Ketika solat. Masa itulah time nak bilang kipas helikopter berapa bilik ke masjid ni. Masa duduk kat sini tak bilang pun. Masa solat dia datang. Ini antara perkara yang dimakruhkan. Ada ulama kata bukan setakat berpaling dengan leher begini, bahkan menjeling ke arah yang selain daripada lihat di tempat sujud pun sudah dianggap melakukan perkara yang makruh. Sebab apa? Sebabnya apabila seseorang di dalam keadaan solat yang keadaan dalam qiyam, di manakah kedudukan matanya? Maka kedudukan matanya adalah di tempat yang sujud. Maknanya kalau takdirkan dia melilau sejak tengok kejap kipas, tengok ke kanan kiri, hanya menjelingkan mata, maka sudah pun dianggap sebagai melakukan perkara makruh. Apatah lagi kalau paling macam kipas lagu ni, maknanya lebih-lebih lagi dia dianggap dilakukan perkara yang makruh. Ini paling muka, kalau paling badan, mana secara automatik solatnya dianggap sebagai batal. Okay, baik, kita pergi depan. Yajibu tawajjuh ilal qiblati bisadri. Maknanya dia kata wajib, dia kata menghalakan dada kita ini betul-betul menghadap ke arah kiblat. Itu wajib. Maknanya kalau kita paling dada sikit, batal solat. Wal akmal an yakuna bisadri wal wajhi. Yang paling comel sekali, yang paling sempurna sekali, bukan setakat dada, muka kamu pun berpaling ke arah kiblat. Maknanya kalau kita paling lalu tengok kan, maknanya tak batal solat kita, tapi hukumnya makruh. Saya tahu makruh tapi jangan buat. Lepas ni pakai paling kiri kanan sebab makruh je dia kata. Maksud saya maklumkan di situ, maknanya sempurnanya muka dan juga badan kita ke arah kiblat. Nanti cerita depan nanti. Wa ay yanzura ila mawdi'in sujudihi, dan pandangannya dilihat di tempat sujud. Maknanya kita sebut dulu. Apabila kita berdiri tegak, maknanya kita tidak boleh membongkokkan badan kita seperti dulu. Dulu kita sebut ada setengah-setengah orang dia nak dapatkan khusyuk dengan cara membongkokkan badannya, sedangkan dia bukan seorang yang bongkok, maka batal solatnya. Namun kalau kita hanya membongkokkan sedikit kepala kita dengan tujuan untuk tundukkan pandangan kita tengok tempat sujud, tak apa. Ramai. Kalau tuan-tuan tak percaya, kalau tahun ini kita nak skodeng orang, tengok orang sembahyang sunat, ramai yang sembahyang duduk dalam keadaan lagu ni. Tapi apabila cakap dengan kita lepas solat, boleh berdiri tegak, maka batal solatnya. Melainkan sememangnya badannya dalam keadaan bongkok, memang dibongkok. Jadi setakat-setakat tak tunduk kepala begini dengan tujuan untuk lihat di tempat yang sujud, sememangnya itulah perkara yang sunat, maka ia tidak mengapa. Lakin iltalfata biwajhihi ila al-yamina aw yasari fayukrahu illa lihajatin. Maknanya dengan kata lain, apabila seseorang itu berpaling ke kanan dan juga ke kiri, maka hukumnya makruh illa lihajatin, melainkan ada keperluan. Maknanya ada juga time boleh rupanya. Dulu saya sebut banyak kali dah dulu. Ada juga ketika boleh walaupun tak ada hukum makruh, tapi ada ketika tak makruh hukumnya. Sebab apa? Ada hajat ketika itu. Contoh, kita orang perempuan duduk dengar solat di rumah, suami bekerja malam shift malam, tiba-tiba bunyi dekat tingkap, mata terbuka, mungkin angin kat luar, dia pun tengok semua, dia berpaling sekejap, bimbang dalam keadaan hati-hati berhati, takut ada orang buka ke sebagainya. Contoh, maka ia dalam keadaan berjaga-jaga, berpaling ketika itu tidak dianggap sebagai makruh. Begitu juga kita macam orang datang orang lelaki sekali duduk tengok sembahyang, tiba-tiba angin, kadang-kadang pintu dia tidak kemas sangat. Apabila tiup angin dia bunyi pak macam orang ketuk, kita tengok sekejap bimbang. Sebab bunyi sehari dua, contoh kata ada kes-kes orang masuk rumah, pecah rumah banyak. Kita pun buat hati-hati. Sembahyang kejap-kejap paling tengok, takut-takut orang masuk ke tidak.
maka itu tidak dianggap sebagai makruh. Begitu juga kaum ibu, saya dah repeat banyak kali. Maknanya anak dia ni duk dengar dia sembahyang duk kunci. Dia kunci pintu dah bilik. Tapi anak dia ni biasalah budak-budak baru dapat lutut, dapat kaki. Dia berjalan merangkak, berkata-kata, mak kepala macam kipas. Paling kanan, paling kiri tengok anak nak panjat tingkap ke panjat apa. Sebab ada hajat ketika itu, maka dia tidak dianggap sebagai satu kesalahan. Bahkan dia tidak dianggap sebagai makruh. Sebagaimana yang disebut oleh Abu Dzar Al-Ghifari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, qala la yazalullahu azza wa jalla muqbilan ala 'abdihi fi salatihi man lam yaltafit fa idza iltafata insarafa Allahu anhu. Dia kata di sini hadis Nabi sebut, hadis nombor 1 yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga An-Nasa'i, mengatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat direct kepada orang yang sedang solat. Maknanya dengan kata lain, Allah betul-betul fokus kepada orang yang sedang solat. Selagi mana seseorang yang sedang solat itu tidak memalingkan muka ataupun pandangannya pergi ke arah lain. Kita solat untuk siapa, tuan-tuan? Kita solat untuk Allah. Kita solat kita sebagai hamba. Tidak ada kepentingan solat kita untuk orang lain. Kita solat kerana Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala betul-betul tengok kat kita, tengok ni dengan sifat saya mudah untuk faham. Maknanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul fokus kepada ibadat kita. Maknanya nak terima ibadat kita, maknanya tiba-tiba kita berpaling ke arah kiri dan kanan, maka ketika itu Allah tidak pandang kepada ibadat kita. Begitulah juga sebagai motivasi bagi diri kita. Maknanya kalau kita tengah solat, maknanya kalau berpaling ke arah lain, bahkan kita berpaling muka kita, mata kita, lebih-lebih lagi hati kita, maknanya kita meminta supaya Allah tidak memerhatikan kita. Ini perkara yang besar. Sebab itulah Nabi SAW sangat tegas dalam hal ini. Dia kata, wali annal tifati fis salati min amali syaitan. Dia kata sesungguhnya orang yang berpaling muka dia, pandangan dia ketika sedang solat, maka itulah amal syaitan. Berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, faqala wa ikhtilasun yaqtalisu syaitan min salatil abdi. Itulah penipuan yang telah dilakukan oleh syaitan kepada hamba-hamba yang sedang solat. Maka orang yang sedang berpaling kanan, muka kiri kanan tu, sebenarnya mereka telah dipalingkan oleh syaitan daripada mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tadi saya dah sebut dah, amma idza kana iltifat li hajatin kamuraqabatin aduwin aw ghairihi fala yukrah. Adapun kita berpaling kerana ada hajat, ada keperluan, kerana berjaga-jaga daripada musuh dan seumpamanya, maka dia tidak dianggap sebagai makruh. Kerana Nabi sendiri pun penuh ketika dalam keadaan berperang. Nabi pegang musuh duduk depan tu. Duduk standby, musuh nak serang ni. Nabi tengok solat, kadang-kadang Nabi paling ke kanan, kadang-kadang Nabi paling ke kiri. Bimbang takut musuh serang daripada arah yang berbeza-beza. Ini jelas menunjuk kepada kita, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, maknanya orang yang berpaling kerana ada hajat, maka dia tidaklah dianggap sebagai satu kesalahan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang telah saya nyatakan sebelum daripada ini. Wallahu a'lam bissawab. Okay. Ada soalan tak? Lama tak jumpa ni. Lama tak dengar suara orang tanya. Ada dah? Okey. Baik. Rafa'al basaru ila as-sama'i. Tadi kita bercerita tentang pergerakan kepala. Muka kanan ke kiri sedang tekan kita dalam keadaan solat. Perkara tidak membatalkan, tapi hukumnya adalah makruh. Yang kedua, dia sebut sini yukrah lil musalli an yarfa'a basaruhu ila as-sama'i lima rawa Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwami yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salati fashtadda qawlu fi dhalika hatta qala la yantahunna an dhalika aw la tukhtafanna absarahum. Nabi betapa marah kepada orang yang ketika solat, maknanya pandangan dia tengok ke atas. Sebab kita maklum bahawa sifat-sifat orang yang sombong,
bahkan ada dinyatakan dalam setengah maknanya asar, mengatakan bahawa ketika maknanya iblis dan laknatullah alaih, ketika dihalau keluar daripada syurga ketika itu, dia berkata, wahai iblis, keluar kamu daripada syurga. Maka Allah perintahkan iblis keluar dari syurga. Ketika itu mata dia memandang ke atas. Kan setengah-setengah orang kan, apabila kita tegur dia tengok, buat tak tahu gitu. Ini yang dimaksudkan di sini. Cara orang yang sedang solat sedangkan pandangan dilihat naik ke atas, itulah solat orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati-hati tuan-tuan, perkara ini telah ditegur oleh Rasulullah sendiri, mabalu aqwamin yarfa'una absar yasafis solah. Mu ni ada gapa lah kepala mu ni? Nabi marah. Kenapa lihat ke langit ketika mu sedang solat? Fastadda qawlu. Dan Nabi tekan lagi, Nabi marah lagi. Layan tahunna anzal kila tukhtafanna absarahu. Jangan buat lagu tu, Nabi kata. Cepat-cepat tengok mata kamu, tengok ke tempat sujud. Nabi marah kita tu. Maknanya kalau semayang kadang-kadang kita tengok ke atas, tengok ke depan. Sebab itulah kita sebut daripada awal tadi, perkara-perkara yang sunat ketika kita solat, mana hendaklah mata kita lihat di tempat yang sujud. Apabila kita duduk di antara dua sujud atau kita duduk masa tahiyat tasyahud, maka tengoklah di depan jari kita. Ini pandangan kita untuk mengelakkan melilau. Pandangan kita ni sangat kreatif. Tengok kapet, dia bilang color ada berapa, bunga ada berapa. Tengok ke depan pula, khak, warna hijau, warna kuning, warna biru, semua ada. Mata ni kadang-kadang memberi pengaruh kepada maknanya kekhusyukan solat kita. Sebab itulah ada setengah menanyakan kepada apakah hukum seseorang itu solat dalam keadaan pejam mata. Walaupun di dalam setengah-setengah kitab mengatakan bahawa solat di dalam keadaan pejam mata hukumnya juga makruh. Melainkan kiranya dengan pejamnya mata itu boleh menghadirkan kekhusyukan, maka pejam mata itu lebih baik daripada buka. Lain pula cerita. Bermakna kalau kita nak semayang dalam gelap pun janganlah sampai tutup gelap gulita nanti. Nanti mari esok Imam Nasrul berbaluk kepala, kenapa Pak Imam semayang dalam gelap bantai buci meja, tak nampak. Jadi maknanya ada juga sebab kalau kita nak semayang dalam gelap pun, kalau boleh bukalah lampu-lampu yang agak-agak malap. Maknanya sebenarnya ada khilaf ulama dalam bab solat dalam keadaan terlalu gelap sangat. Daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rafa'a basu ila as-sama'i fanazala. Apabila Nabi marah tadi kepada sesahabat dia semayang di mana matanya melihat ke langit, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Mu'minun ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Iaitu dia kata, qad aflahal mu'minuna alladhina fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang-orang yang beriman. Siapakah orang beriman? Orang beriman confirm berjaya. Tapi siapa orang beriman ni? Dia kata alladhina hum fi salatihim khashi'un, iaitulah orang yang khusyuk di dalam solatnya. Maka para ulama mufassirin telah mentafsirkan khusyuk di sini di antara tanda-tanda kekhusyukan seseorang dalam solatnya adalah fataqta'a ra'suh. Maknanya dia menundukkan kepalanya atau dengan kata lain melihat mata pandangannya di tempat yang sujud. Baik, tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Sekarang kita tengok kepada yang berikutnya. An-nazaru ila ma yulhihi. Ini semua perkara-perkara yang tadi kita cerita dah. Perkara yang makruh ni kita tinggal perkara-perkara yang sunat, sesuatu makruh. Dan selain daripada itu, ada lagi perkara-perkara makruh yang lain. Antaranya kepala berpusing ke kanan ke kiri. Yang kedua, matanya lihat ke atas. Dan kejap-kejap ni, mata pandang lihat ke atas. Yang ketiganya, an-nazaru ila ma yulhi. Maknanya melihat perkara-perkara yang boleh menarik perhatian. Sebab itulah masjid-masjid, tuan-tuan tengok masjid. Pergilah masjid mana-mana, kebanyakan color dalam masjid lebih kurang aja. Cat warna putih ataupun lebih kurang color-color yang mana tidak terlampau terang. Tak jumpalah tuan-tuan pergi ke masjid, cat depan-depan ni color warna merah, tak ada. Kalau warna merah, ada lagi, hak terpaksa lagi, satu lagi. Pakai masjid lah. Ada warna merah tu. Jumpa gambar singa depan-depan tu.
Jadi maknanya masjid tu kenapa kita masjid cuba buat colour lain sekali, buat warna pink ke? Mungkin ada orang tanya kan. Tak. Sebenarnya ada sebab dia. Ada sebabnya. Sebab itulah kalau kita tengok ke masjid-masjid, kita tengok ni, tempat hiasan-hiasan sebagainya, ayat-ayat Al-Quran dia letak tempat-tempat tinggi. Dia tak letak tempat-tempat rendah. Sebab apa? Ada sebab. Kalau letak tempat rendah, akan ada lah orang yang tengok semayang nanti bilang, alif ada berapa dalam Al-Quran ni? Tengok-tengok semayang. Orang nak baca kuliah, dia nak bilang alif 1, 2, 3 tengok solat. Sebab itulah kalau kita nak letak ayat-ayat Al-Quran, pastikan ayat-ayat Al-Quran ni kita letak di tahap yang agak tinggi. Sebab tu tadi masjid, kenapa dia tulis atas ni? Terpaksa kau dongok ke atas. Untuk kita lah. Takut-takut semayang nanti duk baca je ayat tu, tak perhati tu imam baca. Jadi sebab itulah baik di sejadah, baik di pakaian. Kita nak mari masjid pun, kita kena cek pakaian. Kat di belakang. Kalau suami nak mari semayang belakang, pastikan baju tidak ada tulisan-tulisan. Walaupun tulisan di belakang Quran itu ayat-ayat yang baik. Bersabar kok. Bersabar ni maknanya bersabar separuh daripada imam. Baik, tapi tulis atas belakang. Mari bawa semayang. Tak bagus pakai baju begitu. Sebab apa? Kita telah mengganggu orang belakang kita untuk solat. Begitu juga. Kita pakai baju yang colour yang pelik-pelik. Jadi pakai baju hok color, pakai baju ni pula ada dekat 14 color kat baju kita. Menyusah kat orang juga. Orang nak bilang color baju kita ada berapa. Maknanya kau tersebut juga diperhatikan oleh kita. Diperhatikan. Kita tengok tuan-tuan pergi ke sejadah, tengok kapet ni. Kenapa tak letak color yang lebih sikit? Ada color, orang panggil color apa ni? Color belacan kau color apa ni? Dengan warna putih sikit. Kenapa tak color banyak? Untuk kita lah. Kalau letak color banyak, letak warna hijau, kuat betul pas kat sini. Letak warna biru, kuat juga BN kat sini pula. Jadi salah belaka. Letak color neutral. Maknanya orang tak kata gapo kita. Jadi maknanya ada sebab-sebab. Maknanya masjid ni dia dah kaji dah. Apakah kapet warna yang sesuai. Sebab tu saya bagi peribadi saya, kalau kita pergi ke masjid-masjid yang agak-agak besar, kadang-kadang dia orang dah tidak ambil berat soal-soal sebegini. Kita pergi masjid-masjid besar, kadang-kadang ada bunga ros di atas kapet-kapet dia. Itu sebenarnya kalau segi hukumnya tak berapa cantik, walaupun tidak membatalkan solat pun. Tak berapa cantik. Sejak akhir-akhir ni banyak di kalangan kita isu-isu sebegitu. Sepatutnya kita kuasa masjid lah yang ambil berat dalam soal begitu. Okey, baik. Ini soalan lama ni. Soalan lama. Nanti kan kecil hati pula kalau kita buat soalan ini. Assalamualaikum Ustaz. Boleh Ustaz tolong ulas sikit mengenai ulang balik sembahyang raya ni, lama dah isu ni. Kesian kepada imam kecil hati nanti. Laku mana sembahyang raya tu ulang balik sembahyang raya kan? Takbir tak cukup tu. Yang hara kesian kat Pak Imam tu. Pak Imam tu jadi imam lama, silap sekali tu je. Sampai hayat orang ingat dia. Tu bahaya je Pak Imam ni. Dia siap salah sekali, hak betul kita berpuluh-puluh kali tak tengok lah. Hak salah sekali kita tu tengok. Sebenarnya takbir raya tu sunat. Bukan wajib. Sunat. Kalau tak kedaikan hari ni, katakan esok sembahyang raya, Pak Imam buat benda pelik. Tak nak kat takbir 7 kali, 5 kali tak nak. Nak sembahyang biasa. Silakan sah. Itu sunat. Yang batalnya kita belakang. Yang batal. Kalau tak kedaikan Pak Imam tak angkat, tiba-tiba kita angkat sekali, 2 kali, 3 kali, kali keempat batal sembahyang kita belakang. Sebab kita telah melangkaui imam. Jadi perkara sunat ni bahaya dia ni. Perkara sunat ni kita kena ingat. Kalau Pak Imam tinggallah kita. Kalau Pak Imam buatlah kita. Jadi sama juga dengan sembahyang hari tu, sembahyang dekat yang imam tu, tak perlu ulang pun balik. Mungkin berlaku masalah kelang kabut, mungkin kadang-kadang benda saya sendiri pun dah jadi imam puluh tahun, tapi ada kadang-kadang tertinggal kunut, gelabah juga. Biasa tu kadang-kadang subhanallah, aku tinggal gapo? Hak paling malang sekali tak ingat tinggal gapo. Padahal kita tinggal kunut. Jadi maknanya kita husnuzon, mungkin ke imam tersebut dia agak panik ketika itu. Walaupun Jumaat minta suruh ulang balik, tak payahlah ikut Jumaat tu kita kan imam, benda tu kan tak batal. Jadi ni sembahyang raya yang pernah saya tegur dulu. Kalau takbir kat imam, contohnya sembahyang takbir rakaat pertama 7 kali.
Imam takbir sebanyak 3 kali. Jadi kalau imam takbir 3 kali lah kita. Jangan nak tambah lagi. Kalau tambah lebih daripada 3 kali berturut-turut perbuatan tersebut, maka batallah sembahyang kita yang makmum di belakang tu. Imam tak kisah. Tak masalah, solat betul je. Ini perkara yang kadang-kadang yang saya banyak macam taklimat sebelum puasa baru ni. Khusus Pak Imam ni, saya fokus kat benda-benda seperti itu supaya jemaah kena faham dan ada yang Pak Imam ni kena ikut pandangan makmum dan banyak benda jangan ikut. Sebab kita tahu apa yang patut kita buat. Okay, baik. Selain daripada itu, dia kata yukrah lil musalli an yanzura ila ma yalhi, makruh bagi orang yang solat melihat pada perkara yang boleh melalaikan. Lima rawa Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa alaihi khamisat zat al-alam. Falamma faragha qala al-hati hadhihi adhhabu ila Abi Jahm wa atuni bi janiyati. Satu ketika apabila setengah ulama kata ada jubah pada Nabi, setengah kata langsir. Nabi tu tengah solat ni, tiba-tiba ada satu langsir yang telah dihadiahkan, langsir pada sutera. Tengah kata pakaian. Tak apalah, yang tak kira lah pakaian ke, langsir ke, yang pentingnya tempat tu ada gambar. Dihadiahkan kepada Rasulullah oleh Abi Jahm, nama Abi Jahm. Maka apabila Nabi solat, Nabi sendiri, ya Allah Akbar, telah dialpakan. Dia mengganggu solat Nabi. Lepas Nabi Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia terus panggil Aisyah. Aisyah, siapa yang bagi benda ni? Nama Abu Jaham. Muatar balik ke Abu Jaham ni? Dia kata benda ni telah mengganggu solat aku. Tapi kita sampai perkara ni tak ganggu-ganggu. Buat je amat hebat kita. Nabi boleh terganggu, kita tak terganggu. Nak beritahu kita sentiasa diganggu sebenarnya. Sebab dah biasa terganggu, tak terasa terganggu. Jadi maknanya elokkan kita semayang tempat-tempat yang begitu banyak gangguan-gangguan, tulisan-tulisan, gambar-gambar, itu semua boleh membawa kepada perkara yang makruh. Dan tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala anhu, fi hadzal hadisi hasu ala huduril qalbi fi salati. Makna sebab apa Nabi marah kita ni solat di tempat yang ada gambar-gambar tulisan yang mengganggu? Sebabnya telah hadis jelas menunjukkan bahawa apabila seseorang itu sedang solat, maka hadirkanlah hatinya untuk solat kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa tadabburi tilawatiha, mana hendaklah dia tadabbur. Yang mana imam baca tadi, setidak-tidaknya dia menghayati. Kalau tak boleh menghayati semua, hayatilah Fatihah. Yang kemungkinan besar di kalangan kita ni faham maksudnya secara umum. Ini semua maknanya perkara-perkara yang Nabi suruh, mana-mana yang boleh menghadirkan khusyuk di dalam solat kita, maka lakukanlah solat tersebut walaupun terpaksa dengan pejam mata. Tapi mana-mana yang boleh mengalpakan, melalaikan solat kita, jauhlah sebanyak mungkin walaupun dia hanya sebatang pen. Kalau pen, katakanlah pen ataupun kertas, yang mana kita tengok semayang, kertas yang ringan jatuh depan mata kita, dan kipas tu tiup, kadang-kadang kertas tu bergerak ke kanan, kertas tu bergerak ke kiri, menyebabkan kita tak boleh khusyuk dalam solat kita, maka kena buang kertas tersebut. Sampai kat itu, para ulama ni ambil berat dalam soal tersebut. Dan tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang keempat, kafus sya'ri wa tasmin atraf al-thawb. Nabi cukup marah. Sebab tu orang tanya, kenapa dia kata di kalangan kita ni pakai kopiah? Namalah pakai kopiah ni, pakai songkok, pakai serban ni, ulama berselisih. Tak apalah, benda baik. Nak pakailah. Tapi di antara asbab musabab, kita ni pakai kopiah, di antara sebab, bukan semua, di antara sebab musabab adalah kita nak kawal rambut kita. Rambut kita ni kadang-kadang dia ada berjuntai, jatuh ekor cicuk seekor kat situ kan, jatuh sampai ke dagu. Kita pun tarik balik naik ke atas. Kipas pula kuat pula, dahat ke terbang, naik tarik ke atas. Hak tu Nabi marah. Tak marah kau rambut panjang tu. Kalau rambut panjang boleh ikat, silakan. Tak ada masalah. Kalau rambut kita panjang, ikat. Tak ada masalah. Boleh je. Tapi yang marahnya kita main rambut. Mana jatuh rambut juntai bawah, angkat balik. Jatuh bawah, nak sujud pula, angkat rambut balik. Hak tu hak Nabi tak suka. Sebab itulah
kita ni digalakkan pakai songkok atau kopiah sebagainya untuk ketika dalam keadaan solat. Selain daripada hadis-hadis yang lain yang mana ketika Nabi penuh pakai serban warna hitam dan sebagainya, waktu cerita lain. Ini cerita ni di antara hikmahnya. Dia kata yukrah lil musalli an yakuf sya'rahu asna'is solah. Maknanya makruh bagi seseorang itu memegang-megangkan rambutnya ketika dalam keadaan solat. Bi an yaj'alahu ma'kusan ila al-wara'i, dengan tujuan dia tarik rambut dia tolak pergi ke belakang. Benda tu semua boleh mengganggu solat kita. Au yarudduhu tahta amamatihi, ataupun apabila rambut juta ke bawah dia tarik naik ke atas. Bal yatrukuhu ala sijidi sajma'ahu. Dan semua perkara-perkara tersebut ini adalah boleh mengganggunya. Begitu juga dengan kita pakai pakaian yang terlampau panjang. Kita boleh tengok ni Haji Ahmad dia pergi ke Mekah ke mana kan, kita boleh tengok orang Arab ni dia suka pakai baju yang besar tu. Macam khamis dia panggil dia kan. Baju besar sekali pakai, tengok baju dia tu boleh masuk 4 orang dalam tu. Tapi kita tengok tengok semai dia main baju dekat kejap masuk, kejap taruh ke bawah, kejap dia main ke atas, kejap dia main ke bawah. Waktu tu tak betul. Walaupun dalam hadis mengatakan banyak juga hadis Nabi pakai baju yang lebar sebegitu, tapi Nabi tak buat gitu. Kita tak. Dia main baju dia ketika dalam keadaan solat. Labuh pula lipat duk tengah solat. Sejuk pula buka balik baju dia. Itu semua perkara-perkara tersebut boleh menyebabkan kita lalai dalam solat kita. Maka hukumnya adalah makruh sebagaimana yang telah disepakati oleh keseluruhan para ulama. Walaupun dalam mazhab-mazhab yang berbeza-beza. Maknanya jangan kita kata boleh tak tengok solat main gini tengok tanah harat. Mungkin ada mazhab lain. Tak ada. Semua ulama sepakat mengatakan pergerakan tersebut boleh membuatkan hukumnya adalah makruh dan yuaddi ila naqdus solat. Boleh membawa kepada batalnya solat kita. Sebab banyak pergerakan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Okay. Ada soalan tak? Ada. Pergi lagi. Ini juga antara perkara-perkara yang disebut jangan, maknanya perkara-perkara yang boleh mencacatkan, boleh mengurangkan pahala solat kita. Yukrah lil musalli an yada'a yadahu ala fammihi bila hajatin limunafatah li hayatil khusyu'i. Makruh bagi seseorang itu meletakkan tangannya di mulut tanpa hajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yughatti al-rajulu fahu fi salati. Sebab Nabi pernah satu ketika menegur seorang sahabat yang sentiasa meletakkan tangannya di mulut ketika dalam keadaan solat. Mungkin disebabkan nafas berbau ke ataupun disebabkan tabiat dia. Letak tangan di mulut ketika solat, maka hukumnya adalah juga makruh. Fa in kana yakni wada'al yad 'alal famili hajatin kama idza tasa'ub. Kiranya dia letak tangan dia ketika dalam keadaan hajat seperti tutup mulut ketika menguap misalnya, fa innahu la yukrah bal yustahabbu wad'uha. Tapi ketika itu tidak dianggap sebagai makruh, bahkan perbuatan tutup tangan kita di mulut ketika menguap walaupun dalam keadaan solat, maka hukumnya adalah disunatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan disebut dalam Musnad Imam Ahmad, mengatakan bahawa dia kata idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhul. Rupa-rupanya nak ayah kita, tok kita, orang tua kita ni marah kita ni apabila kita menguap tak tutup mulut disebabkan syaitan masuk. Rupa-rupanya ada hadis dia. Dia kata apabila seseorang itu menguap, dia kata falyumsik biyadihi ala fihi, maka cepat-cepat tutup mulut dia dengan tangan dia dengan di mulutnya walaupun dalam keadaan solat. Sebab apa? Fa inna syaitana yadkhulu. Ketika itu syaitan akan masuk ke mulutnya. Jadi maknanya kalau kita tak tutup mulut pun syaitan masuk juga. Tak masuk ke mulut, dia masuk ke hidung. Tak masuk ke hidung, dia masuk ke telinga. Cuma sebab apa nak beritahu kita ketika itu tutup mulut? Ketika solat itu dibolehkan. Sebabnya disebut kata syaitan tadi nak tunjuk pada kita sangat-sangat digalakkan. Apabila segi adab ni satu hal. Kadang-kadang kita menguap, buka tu boleh masuk. Atau tiaga boleh masuk menguap depan orang solat sebagainya kan.
Itu menunjukkan bahawa adab ni penting. Hatta di dalam solat pun wajib kita jaga adab-adab kita. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri, dan kita doakan kepada Allah bagi kekuatan kepada kita untuk kita laksanakan apa yang kita dengar pada malam ini dan kita sampaikan kepada orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallim al-Ibrahim al-hikmah ta'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna fafahimnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukma wa ilma sakhar ma adawul al-jibal yusabbihna wa at-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, ya Rabb Ibrahim wa Rabb Musa wa Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan bi rahmatihin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatihin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'ina nisyan bi rahmatihin. Allahumma rzuqna fahman nabi wal mursalin bi rahmatika ya rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la asnil insana fi khus ila salihat wa tawassaw bil haqq wa sabis. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.